Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muzammil Bersyukri, nombor metrik A21A26662. Permasalahan kajian. Gaya pemakanan yang diamalkan oleh masyarakat ini sangat mempengaruhi kesihatan masyarakat tanpa mengira batasan umur. Hal ini kerana setiap gaya pemakanan yang berbeza boleh sama ada mengandungi khasiat-khasiat penting dengan jumlah yang mencukupi atau memudaratkan dengan pengambilan lemak atau gula berlebihan. Namun sedemikian, gaya pemakanan yang sihat masih lagi tidak dititik beratkan oleh masyarakat, dan golongan yang paling tidak mengamalkan gaya pemakanan yang sihat adalah golongan remaja. Hal ini terjadi disebabkan oleh pelbagai faktor yang mempengaruhi gaya pemakanan yang sihat. Antaranya ialah masyarakat mendapat kurang pendedahan tentang pengambilan makanan seimbang, kurang mengamalkan senaman, amalan tidak sihat seperti merokok dan arak, serta faktor persekitaran yang mempengaruhi pengambilan makanan. Objektif kajian. Pertama adalah mengenal pasti gaya pemakanan masyarakat Malaysia. Yang kedua ialah mengkaji sebab masyarakat tidak mengamalkan pemakanan yang sihat. Seterusnya ialah unsur-unsur falsafah. Unsur-unsur falsafah ini dapat dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Hal ini dapat dilihat melalui konteks falsafah pendidikan kebangsaan yang menyatakan hasrat untuk memupuk insan seimbang dan harmonis melalui kesepaduan ilmu dan pendidikan secara berterusan. Menurut Dr. Zulkifli Razak, tahun 2019, keseimbangan dan harmonis ini dapat dicapai melalui perkembangan yang utama iaitu JERI ataupun JERI. Aspek seperti inilah yang dapat melahirkan falsafah sejahtera sebagai pentaksiran kepada rukun negara, seperti mana salah satu prinsip rukun negara ialah kesopanan dan kesusilaan demi mencapai objektif. Metod kajian. Metod kajian merupakan pendekatan secara keseluruhan yang digunakan oleh pengkaji untuk mendapatkan sebarang jawapan kepada sesuatu masalah yang hendak dikaji. Yang pertama adalah responden kajian. Responden kajian terdiri daripada masyarakat Malaysia yang pelbagai bangsa seperti Melayu, Cina, India dan sebagainya. Responden kajian ini juga terdiri daripada jantina, umur, pekerjaan dan negeri. Jumlah responden yang terlibat adalah 103 orang responden. Mewakili perempuan adalah 78%, manakala mewakili lelaki 22%. Yang kedua adalah tempat kajian. Tempat kajian yang dijalankan adalah melalui atas talian seperti di kediaman responden masing-masing. Yang ketiga adalah kaedah pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data terbahagi kepada dua. Yang pertama, dokumentasi. Kajian ini dimulakan dengan sumber-sumber daripada internet yang berkaitan dengan objektif kajian, iaitu gaya pemakanan masyarakat Malaysia dan sebab-sebab masyarakat tidak mengamalkan pemakanan yang sihat. Yang kedua, penggunaan Google Form. Google Form ini telah disediakan oleh pengkaji untuk responden. Google Form ini terdiri daripada 3 bahagian. Bahagian A, B dan C. Bahagian A berkaitan dengan maklumat responden. Bahagian B pula berkaitan dengan objektif yang pertama, iaitu gaya pemakanan masyarakat Malaysia. Bahagian C pula berkaitan dengan objektif kedua, iaitu sebab-sebab masyarakat tidak mengamalkan pemakanan yang sihat. Yang keempat adalah struktur soal sidik. Struktur soal sidik ini perlu dijawab oleh kesemua responden yang mengandungi dua objektif kajian. Struktur soal sidik ini juga dapat memudahkan pengkaji untuk mendapatkan data yang diberikan oleh responden sama ada positif atau sebaliknya. Data kajian terbagi kepada 5, iaitu jantina, bangsa, umur, pekerjaan dan negeri. Jantina perempuan adalah tertinggi sebanyak 78% berbanding lelaki iaitu 22%. Bangsa Melayu adalah tertinggi sebanyak 94% berbanding Cina 1% dan India 5%. Umur 18 hingga 25 tahun adalah tertinggi berbanding yang lain-lain sebanyak 79%. Pekerjaan sebagai pelajar adalah tertinggi sebanyak 82% berbanding pekerjaan yang lain. Akhir sekali, negeri yang mempunyai kekerapan yang tertinggi adalah negeri Kelantan sebanyak 43%. Seterusnya, mengenai pasti gaya pemakanan masyarakat Malaysia. Kebanyakan responden tidak bersetuju dengan pernyataan yang negatif seperti tidak mengambil sayur setiap hari, mengambil makanan ringan sahaja, tidak sarapan pagi dan mengambil makanan berlemak. Manakala kebanyakan responden bersetuju dengan pernyataan yang positif seperti
mengambil buah-buahan dan mengambil sayur-sayuran setiap hari. Seterusnya, faktor-faktor pemakanan yang tidak seimbang. Contoh-contoh faktor pemakanan yang tidak seimbang seperti kurangnya pendedahan tentang pengambilan makanan yang seimbang, kurang bersenam, tabiat merokok dan sebagainya adalah contoh faktor kepada pemakanan yang tidak seimbang. Kita dah sampai di titik akhir iaitu Musa setelah mengkaji dua objektif iaitu mengenal pasti gaya pemakanan sihat dan juga mengkaji sebab atau punca masyarakat Indonesia tidak mengamalkan pemakanan sihat. Kajian didapati masyarakat kini memandang enteng mengenal rendah tentang pengambilan makanan. Jadi, untuk menghasilkan negara yang lebih maju, kita ataupun negara perlu menghasilkan masyarakat yang berkualitatif dan juga berkualiti dengan menitik beratkan pengambilan makanan. Kerana otak yang cerdas bermula pada badan yang cerdas. Jadi, semua pihak perlu mengambil tenaga, perlu berusaha berganding bahu untuk menghasilkan masyarakat berkualiti dengan pengambilan makanan yang sihat mengikut piramid ataupun gaya makanan yang sihat. Jadi, itu daripada saya. Sekian, terima kasih.